Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuwan, ya Rauf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Muni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Katakanlah lagi, tiada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Bahkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat, tetapi mereka tidak meyakininya. Bahkan mereka berada dalam syak mengenainya. Bahkan mata hati mereka buta langsung daripada memikirkannya. Dan orang-orang yang kafir berkata, adakah sesudah kami menjadi tanah dan juga datuk nenek kami, adakah kami semua akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini, kami dan juga datuk nenek kami dahulu. Ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir itu. Dan janganlah engkau resah gerisah disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Dan mereka bertanya, bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar, katakanlah wahai Muhammad, dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada umat manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka nyatakan dengan tutur kata dan perbuatan. Dan tiada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi melainkan tertulis dalam kitab yang terang nyata. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Naml, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-20 pada ayat 65 sehinggalah ayat 75. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menjelaskan tentang perkara yang bersangkutan dengan akidah, yang berkait dengan kekuasaan Allah SWT dan yang berkait dengan tabiat dan perangai golongan-golongan yang mendustakan akan hari akhirat, hari kebangkitan semula, hari tanggungjawab. Maka Allah Ta'ala menjawab segala keraguan mereka dan kemusykilan mereka dan segala kekeliruan mereka terhadap hari akhirat dan hari kiamat. Kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan langit dan bumi, yang menurunkan hujan daripada langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan juga dalil yang berkait dengan kejadian bumi yang dijadikan tempat tinggal manusia yang padanya sungai-sungai, gunung ganang dan lautan, sungai dan juga laut yang dibatasi dengan batasan yang tidak dapat dilihat, tetapi ia
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hikmah yang bijaksana. Kemudian diterangkan tentang bagaimana makhluk amat memerlukan Tuhan, khususnya ketika mana mereka dalam kesusahan, melepaskan mereka dalam musibah, bala bencana. Dan demikian juga keadaan manusia bila berada dalam kesesatan, di daratan atau di lautan, serta ketika mana mereka ditimpa kemarau yang panjang, mengharapkan Allah menurunkan hujan. Demikian juga Allah menyebut pada akhir ayat sebelum ini yang kita bicarakan, bahawa Allah berkuasa menjadikan makhluknya dan mengembalikan semula mereka hidup. Maka rentetan daripada dalil-dalil kekuasaan Allah, maka Allah menyebut satu lagi yang menjadi pengkhususan ilmu Allah, iaitu perkara gaib. Bila Allah berfirman, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tiada yang mengetahui apa sahaja di langit dan di bumi tentang perkara yang gaib, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Artinya, tidak ada satu pun makhluk di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara gaib, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sama sebagaimana ayat yang Allah turunkan sebelum ini dalam suratul An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib, yakni hakikat ilmu ghaib yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara contoh perkara ghaib yang tidak diketahui melainkan Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman dengan firman-Nya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah, perkara apa dia? Ilmu sa'ah, ilmu tentang bila berlakunya kiamat. Ini ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahui melainkan Allah. Kerana manusia dalam mempercayai kiamat ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama yang memang tak percaya Tuhan langsung, tak percaya langsung, maka mereka ini ialah kelompok dipanggil mulahidah, atheism, tak percaya Tuhan. Dan kelompok yang kedua, dipercaya Tuhan tapi tak percaya kiamat. Kelompok ini percaya adanya Tuhan tapi kiamat tak percaya. Ini sebagaimana kelompok musyrikin Mekah dan kebanyakan penyembah berhala. Dia tahu ada Tuhan, tapi kiamat tak ada. Bahkan dikata manusia akan menjelma semula. Dan kelompok yang ketiga, yang percaya kiamat tapi mengikut cara dia. Dia percaya adanya kiamat tapi dengan fahaman dia, bukan dengan apa yang disebut atau yang diwahyukan oleh Allah. Bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga kelompok ini sesat dalam mengetahui perkara gaib berkaitan dengan kiamat. Yang satu memang tak percaya langsung. Yang satu Tuhan percaya, kiamat tak. Yang satu lagi dia kiamat versi dia. Maka dia pun suruh simpan makanan sebab nak hadapi kiamat. Versi dia. Dia pun kata nanti kalau dalam kubur tanam bersama makanan, minuman untuk menghadapi kebangkitan semula. Secara versi dia. Bukan sebagaimana diajar oleh Allah Ta'ala melalui wahyu dan oleh Nabi SAW melalui pemberitahuan Allah Ta'ala padanya. Maka hanya di sisi Allah tentang perkara yang bersangkutan dengan ilmu ghaib yang berkaitan dengan kiamat. Sama ada bermula daripada tanda-tanda kiamat, kecil dan besarnya, sehingga berlakunya kiamat dengan tiupan sangkakala yang pertama dan diikuti dengan sangkakala yang kedua, dan bagaimana keadaan manusia yang dibangkitkan, dihimpunkan, bagaimana keadaan manusia dihisap dan ditimbang, diberi buku catatan melalui jambatan sirat masuk ke syurga atau neraka dan ditentukan setiap kesudahan. Ini ialah hanya diketahui oleh Allah. Allah cerita semua. Dialog-dialog yang berlaku di padang mahsyar, dialog-dialog yang berlaku ketika dalam timbangan, dialog-dialog yang berlaku ketika melintasi sirat, dialog-dialog yang berlaku bila duduk dalam neraka, dialog-dialog yang terjadi bila orang beriman berada dalam syurga. Ini perkara gaib tentang perkara kiamat. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut antara perkara gaib itu
Wa yunazzilul ghais. Dalam persoalan menurunkan hujan, ini perkara tak ada orang tahu. Walaupun orang ramai akan hujan itu dan hakikatnya hanya Allah yang mengetahui turun hujan lama mana. Seminggu, 2 minggu, pagi, petang, berapa cupak hujan turun, berapa juta padu hujan turun, kat mana, apa kesan, apa akibat, semua tak tahu. Bersangkutan dengan hujan je orang tak tahu. Apakah hujan ni penyebab banjir, banjir kilat, ataupun banjir yang lama, atas sekadar hujan. Wa yunazzilul ghais. Di sisi Allah ilmu ghaib yang berkait dengan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan di sisi Allah ilmu ghaib berkait dengan apa yang terjadi dalam rahim. Ada anak ke tak ada anak, jadi ke tak jadi benih ni tak ada orang tahu. Manusia mencuba puluhan kali, even ribuan kali. Ada waktu jadi, ada tak jadi. Ada yang mungkin umurnya 2 bulan, 3 bulan. Ada lelaki, ada perempuan, ada kembar. Semua ini bukan ilmu manusia. Tak ada seorang pun mengetahui apa yang dikandung oleh rahim dengan maksud jadi atau tak jadi. Bila orang buat ultrasound tahu, itu sesudah ia terbentuk. Pun begitu, doktor yang tahu kalau dia buat ultrasound misalnya, pada tempoh bulan tertentu kita tahu jantina. Tapi bukan terus tahu jantina pada tempoh tertentu. Tapi dia juga tidak mengetahui hidup atau mati ni. Apakah dia keluar pada tempohnya ataupun sebaliknya, pada due dia ataupun overdue, atau mungkin kurang daripada tempoh waktu. Ini berkait dengan dalam rahim ini, janin yang membesar, dia jadi apa tak ada orang tahu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut perkara yang keempat, perkara gaib. Ini bukan banyak ni je, antara contoh perkara gaib ialah kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada orang mengetahui apa berlaku esok hari. Walau kita rancang dengan teliti, walau kita siap siaga dengan segala peralatannya, maka kita tak tahu esok berlaku apa. Maksudnya apakah esok kita masih ada atau tidak ada, masih bernafas, bernyawa, sihat atau sakit. Apakah esok kita bertuah atau malam, apakah esok gembira, senang atau duka cita dan terkena musibah. Kita tak tahu. Esok kita jumpa siapa, kita tak tahu. Apakah kita jumpa kawan lama kita, tak jumpa kawan. Walau kita merancang, esok nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni, kita tak tahu. Akhirnya datang urusan tertentu, datang kesibukan tertentu, datang penyakit kita. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun tahu dia mati di bumi mana. Kita walau duduk di Malaysia, apakah kita tahu kita mati di Malaysia? Mungkin mati di negara luar. Atau mungkin juga tak ada kubur yang punya batu nisan. Mati dalam perut harimau, perut buaya, perut ikan. Ramai mana orang yang tiada kuburnya secara batu nisan. Maka mereka tak mengetahui, walau mereka ni orang kaya-kaya. Ada yang mati dalam perut ikan. Ada yang mati tenggelam dalam lautan. Tidak dijumpai mayatnya. Dan kita baca tragedi kapal selam, beratus mati. Dikuburkan dalam laut, tiada batu nisannya. Dia sendiri pun tak tahu bahawa dia akan mati dalam laut. Tempat dikebumikan, keluarganya juga tak tahu. Dan semua tidak mengetahui, ini perkara gaib. Maka Allah Ta'ala mengatakan, perkara yang gaib yang di luar pengetahuan kita. Dan definisi perkara gaib ialah ma ghaba anna. Suatu yang kita memang terhijab daripadanya. Maklumat-maklumat, ilmu-ilmu. Sebab itu dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, man za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma yakunu fi ghadin faqad a'zama al-firyata 'ala Allah. Lianna Allah ta'ala yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Siapa yang mendakwa Muhammad itu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa yang berlaku esok hari, dia melakukan pendustaan kepada Allah, kerana Allah mengatakan tiada yang mengetahui makhluk Allah langit atau bumi akan perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu satu benda kerana Allah beritahu. Nabi tak tahu siapa Islam, apakah Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Nabi tak tahu. Nabi berdoa pada Allah.
Moga-moga Umar Khattab yang memeluk Islam. Kemudian barulah Rasulullah mengetahuinya. Rasulullah SAW tak tahu apa jadi kepada umatnya. Apa berlaku kepada umat. Rasulullah SAW tak tahu perbalahan umat yang akan berlaku. Malaikat Allah beritahu. Kadar ilmu Nabi SAW berdasarkan apa yang dia beritahu. Nabi tidak takut tambah. Jadi apa yang Rasulullah beritahu tentang tanda kiamat, bukan ilmu Rasulullah, melainkan datang daripada wahyu Allah. Kan itu Allah menyebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahawa Nabi SAW tidak bertutur dengan hawa nafsunya, kehendaknya, tetapi dengan wahyu. Sebab itu Rasulullah sentiasa menunggu jawapan. Bila tanya sesuatu, kita tunggu wahyu. Tunggu wahyu. Kerana Rasulullah tidak mengetahui. Melainkan bila dia beritahu. Sama ada wahyu itu melalui Jibril AS atau wahyu itu melalui mimpi. Kerana mimpi para Nabi ialah wahyu. Sebagaimana Rasulullah bermimpi bahawa umatnya akan menakluki laut. Umatnya akan menguasai laut. Dan sebagaimana Rasulullah bermimpi bahawa tembok Ya'juj Ma'juj sudah terbuka. Wailun lil Arab minasyarri qad iqtarab futihal yaum Ya'juj wa Ma'juj. Celaka orang Arab dengan kejahatan yang menghampirinya. Telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj. Tempat di Ya'juj Ma'juj di pagi dah terbuka, kata Nabi SAW. Nabi tahu melalui bila Rasulullah bangun daripada mimpi, mendapat wahyu. Supaya tak ada orang pun atas dunia ni mendakwa tentang sesuatu berlaku tanpa wahyu Allah. Dan kita wahyu itu hanya untuk Rasul. Sebab tu setiap kali kita dengar orang yang kata nanti bulan Ramadan berlaku macam ni berlaku. Ini semua karut. Sebab tidak mengetahui yang gaib melainkan Allah. Yang kata mungkin tahun ni kiamat, mungkin tahun depan kot, tahun depan. Imam Mahdi keluar sebab cukup 100 tahun. Ini semua karut. Tidak ada dalil. Malaikat mereka teka. Berapa banyak tekaan-tekaan ini silap dan salah kerana hakikat gaib hanya Allah tahu. Lalu mereka kata menakutkan tahun ni akan jadi macam ni, tahun ni akan jadi macam ni. Ini semua golongan-golongan yang memiliki ilmu tilik yang salah. Tidak mengetahui di hadapan malaikat. Melainkan di bawah hadis yang memberitahu. Tapi para ulama mengajar hadis-hadis yang memberitahu tentang berlaku tanda-tanda kiamat. Kiranya berlaku pada zaman kita. Kita tidak menjazamkan atau tidak memuktamadkan bahawa sekarang. Tapi tandanya ada, tapi kita tak berani kata sekarang. Ada yang menceroboh dengan berkata Imam Mahdi lahir sekarang. Ada yang berkata Dajjal akan keluar sekarang. Tapi ini semua rajman bil ghaib, meraba-raba dalam kegelapan. Oh, dikata ini ada hadis. Kita para ulama hadis menyebut hadis-hadis tentang akhir zaman kita tak boleh muktamad. Kita kata mungkin. Tapi saya tak tahu. Ketika berlakunya serangan Tatar dan Mongol, sebagian berkata inilah dia serangan Ya'juj Ma'juj. Kerana dahsyatnya serangan Tatar dan Mongol yang membunuh jutaan umat Islam di kota Baghdad. Yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Menyerang setiap negara dan tidak terkalah. Tapi ini bukan Ya'juj Ma'juj sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana Ya'juj Ma'juj itu Allah Ta'ala binasakan dia. Dia tidak dikalahkan oleh mana-mana tentera. Sedangkan Tatar dan Mongol dikalahkan oleh tentera-tentera Mesir. Dan satu peperangan yang terkenal di Ain Jalut oleh Sultan Zahir Baibars yang memimpin tentera Islam mengalahkannya. Wala Tatar ataupun Ya'juj Ma'juj, ia tidak dikalahkan oleh tentera manusia. Allah yang musnahkan dia. Maka kesilapan setengah mereka meneka itulah Ya'juj Ma'juj. Walau belum, kerana temboknya bila terbuka berarti kiamat. Tembok tu dia tak jatuh kemudian habis peristiwa serangan kota Baghdad 624 Hijriah lalu mereka masuk balik. Tak, tembok tu dibina oleh Zulkarnain. Dan Zulkarnain kata, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Bila datang janji Tuhanku yakni kiamat, tembok ini akan runtuh dan janji Tuhanku benar. Maka sebab itu kita kena tahu orang yang saya katakan cuba teka zaman. Ini akan berlaku sekian, ini berlaku sekian. Bersiaplah, bersedialah. Tetapi ini orang cuba menceroboh ilmu gaib. Tidak mengetahui gaib melainkan Allah. Hatta kita sentiasa diajar berdoa yang baik-baik.
Sentiasa dia ajar untuk wasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa untuk melakukan persiapan persediaan yang diajar oleh Nabi SAW. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Soalan bila kiamat tidak penting. Sehingga Rasulullah kata, apa yang kamu sediakan untuk kiamat, itu yang penting. Ni duk teka bila kiamat, solat asar pun tak. Duk main teka dalam Facebook, bila kan, mungkin tahun ni kiamat. Habis apa persiapan kiamat? Apa persiapan untuk kiamat? Bukan kita nak tahu tarikh kiamat, itu bukan tanggungjawab kita. Bersiap untuk kiamat. Sebagaimana bersiap untuk mati, itu tanggungjawab kita. Akan ada orang supaya dia dianggap istimewa kerana dapat membaca masa depan. Oh, dia telah beritahu dulu corona akan berlaku. Dia yang beritahu dulu kononnya ada sekian berlaku. Tentang ini semua benda-benda yang karut. Yang cuba mendakwa satu berlaku. Pada dia beritahu benda tu, baik dia beritahu solusinya apa? Apa solusi? Dia macam Tok Umar dia cerita begini-begini. Apa solusi dia? Orang yang hebat tadi, dia mendatangkan solusi, bukan mendatangkan ketakutan. Sebab itu Rasulullah ajar kita solusi. Nak hadapi apa pun ada solusinya. Dengan doanya, dengan zikirnya, dengan amal solehnya, dengan bekalan takwa. Tapi mereka ialah kaum yang cuba menakut-nakutkan tentang apa yang akan berlaku akan datang. Tanpa solusinya. Tanpa solusi yang betul. Ada juga solusi tapi tak betul. Oleh kerana itu hakikat yang mengetahui yang gaib cuma Allah. Ada pula kata kita ada seorang tu dia dah jumpa Imam Mahdi. Dah. Imam Mahdi dah jumpa, dah sembang dah. Umur dia sekarang 30-an. Oleh kerana kadang Saudi sekarang tak stabil politiknya, dia balik Indonesia. Dan ini kata-kata orang yang kononnya berilmu, meneka dan menebak cara yang salah. Kalau siapa pun yang membaca hadis tentang Mahdi, dia mengetahui bagaimana sifat dia. Bagaimana keadaannya. Ya Allah baiki keadaan dirinya dalam satu malam. Untuk dia mengetahui dan menyedari bahawa dia perlu memimpin umat ini. Bukan daripada awal dia dah sedar dia Mahdi. Tidak. Pada waktunya. Pada waktu Allah Ta'ala berikan kesedaran untuk dia memimpin. Sebagaimana berlaku pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah terfikir dia akan jadi khalifah. Dia tak pernah terfikir apa. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik sakit, dia merawatnya. Kan ini sepupu dia. Sepupu dia, anak pada pak saudara dia. Kan Abdul Malik dengan Abdul Aziz adik-beradik. Maka bila Sayyidina Umar merawat Sulaiman bin Abdul Malik sakit sehingga membawa kematian, dan Sulaiman diminta oleh menterinya untuk menulis wasiat sebagaimana kebiasaan mana-mana khalifah sebelum mati tinggalkan wasiat pengganti. Dia nak tulis penggantinya anaknya, tapi oleh kerana anaknya berada di luar kawasan, agak sukar untuk balik di bai'ah. Maka dia memang rampasan kuasa. Maka dia melihat untuk mencadangkan Umar bin Abdul Aziz. Tanpa pengetahuan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tak tahu apa pun. Dia pun tak asuk, jangan lupa nama aku. Macam orang inilah, dah beritahu, saya lah calonnya. Orang pun tak mesyuarat lagi. Saya calonnya. Dia teka je. Maka Umar bin Abdul Aziz pun tak tahu dia akan jadi khalifah, tak tahu. Akhirnya wasiat dibaca. Nama Umar bin Abdul Aziz naik, maka terduduk dia. Terduduk kerana dia tak sangka. Dan kerana ia berat. Lalu dia menaiki mimbar di Masjid Damsyik. Atau masjid dikenali Masjid Umayyah. Masjid Umawi yang terkenal. Naik dan dia melucutkan jawatan. Dengan ini saya letak jawatan. Kerana berat. Lalu mereka kata tak boleh. Tradisi pelantikan ini tak boleh letak jawatan, bukan kena terima. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz terpaksa aku menerimanya. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini tak tahu dia khalifah. Apatah lagi kita kisahkan Imam Mahdi. Kerana pengetahuan tentang ini berlaku di akhir-akhir pada waktunya. Bukan daripada awal dah tahu dah. Daripada umur 18 tahun dah tahu Mahdi. Ataupun orang pun tahu dia Mahdi. Tak. Ini rahsia Allah. Allah simpan. Kalau tidak pasti dibunuh lebih awal. Kalau Yahudi tahu ini Mahdi, dibunuh lebih awal. Dirahsiakan kerana hikmah tertentu. Sebagaimana dirahsiakan ke Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui. Sehingga pada usia 40 tahun baru dia ketahui. Hatta Rasulullah SAW juga tidak mengetahui dia Nabi.
Dia datang wahyu padanya, maka dia terkejut, siapa ini? Dia tanya pada Khadijah. Khadijah tanya pada Waraqah bin Naufal. Inilah Jibril yang mendatangi Musa AS. Kamu ialah Nabi. Maka barulah Rasulullah mengetahui. Nabi tak tahu masa umur 25 dia kata dah Nabi aku ni. Tak ada. Dia pun dah ngaku, saya Nabi sebenarnya. Tak ada. Dia berjalan macam biasa sehingga datang hari pelantikan baginda SAW sebagai Rasul. Maka di situ Nabi mula merasa nilai tanggungjawab. Asalnya Nabi benci pada maksiat. Nabi berkhalwat di Gua Thur, Nabi berkhalwat di Jabal Nur, di Gua Hira. Sehinggalah datang wahyu, Nabi keluarkan daripada khalwatnya untuk memikul tanggungjawab. Tidak lagi Nabi berkhalwat. Kenapa? Tanggungjawab dah. Dulu cuma benci. Dan itu yang berlaku pada Mahdi akhir zaman. Dibenci pada maksiat, dibenci pada kejahatan pemimpinnya, kejahatan pada kezalimannya. Sehingga tiba waktunya, maka datang islah daripada Allah untuk dibai'ah oleh umat Islam. Jadi ini kita cerita tentang perkara lain. Satu yang hari ni duk teka, kita pun sukalah dengar orang teka-teka. Ni berlaku teka. Mungkin berapa bulan. Tentu ini ilmu gaib. Tidak ada yang mampu menekanya. Ia ilmu yang tersimpan di sisi Allah SWT. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang ilmu gaib, maka Allah beri contoh yang gaib ini apa? Kita dah beri tadi 5. Tapi berdasarkan ayat ni. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Tidak ada yang menyedari bila waktu mereka akan dibangkitkan. Maka persoalan gaib yang berbincangkan di sini tentang kebangkitan tersebut. Yang ditolak oleh orang kafir. Ditolak. Sama ada saya katakan ditolak oleh orang kafir dalam grup yang pertama dan grup yang kedua, atau mereka berpengetahuan lain tentang kiamat sebagaimana Kristian dan Yahudi. Berpengetahuan lain tentang kiamat, mereka menganggap mereka yang benar. Maka Allah Ta'ala akan memutuskan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad akan memutuskan perselisihan antara mereka. Siapa yang benar? Yahudi memahami versi kiamat lain. Kristian memahami versi kiamat lain. Bukan sebagaimana diwahyukan. Takut tambah daripada diri mereka. Maka Al-Quran menceritakan hakikat kiamat sebenar. Kata Allah, tiada siapa yang menyadari bila mereka dibangkitkan. Balidaraka ilmuhum fil akhirah. Bukan mereka ini, kata Allah SWT. Disebut perkataan daraka, bahawa ilmu mereka ini yang berkait tentang hari kiamat. Mereka tentang dan mereka tolak. Telah diberitahu, telah diceritakan, mereka tak nak percaya. Mereka menafikannya. Walau sentiasa diingatkan sehingga sempurna ilmu tentang kiamat tadi. Bagaimana hujahnya, bagaimana sekian-sekian. Yang sepatutnya mereka mengetahui sebagaimana yang diceritakan. Tapi dekkan engkar mereka, kata Allah, baluhum fi syakkim minha. Bukan ini datangkan sifat tak percaya mereka. Ilmu tentang kiamat diberitahu oleh para Nabi dan Rasul yang diutuskan. Tapi mereka ini dengan pengetahuan tentang kiamat yang diberitahu, kan dalam penyakit, dalam hati mereka ada penyakit ragu. Maka mereka tidak mahu menerimanya. Kata Allah, balhum minha amun. Bukan mereka buta daripada hakikat kiamat. Maksudnya mereka dengan dalil yang diberikan, hujah-hujah yang dinyatakan, tetap menjadikan mereka buta untuk melihat kebenaran. Kerana Allah Ta'ala menjelaskan dalil-dalil yang simple. Allah yang menjadikan langit dan bumi berkuasa untuk mengadakan kembali manusia. Allah yang menciptakan manusia daripada awal berkuasa mengadanya kembali. Allah yang menurunkan hujan pada bumi kontang, kering kontang, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana itulah Allah membangkitkan manusia. Hujah yang begitu jelas. Allah beri contoh yang mudah. Bahawa lihat kejadian langit dan bumi. Menunjukkan kuasa Allah. Dengan kuasa ini Allah bangkitkan kamu. Dan kata Allah, lihat bagaimana Allah tumbuhkan tanah-tanah yang gersang, tumbuh-tumbuhan. Walau dia gersang dah mati, tapi hidup balik. Lihat benih-benih yang sudah pun mati, kering, tapi hidup balik, tumbuh. Disirami air lalu tumbuh. Cukup ia menunjukkan bukti akan kebangkitan semula manusia dan juga tentang manusia hidup kembali. Allah beri contoh paling mudah untuk dilihat oleh manusia.
Tapi mereka tidak mahu meyakini benda ini. Kata mereka, wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang kafir, yang kafirkan pada kebangkitan semula dan kiamat. A idza kunna turaba, apakah bila kami sudah menjadi tanah, dah lama duduk dalam kubur, wa abauna, dan demikian ayah-ayah kami dah mati lama, moyang-moyang kami, a inna la mukhrajun, kami kena bangkit semula, kami dibangkitkan semula. Kata benih yang dah lama kering mati, letak balik di atas tanah, siram, dia tumbuh balik. Tanah dah lama kering kontang. Lihat tanah-tanah di padang pasir, disirami air ini berumput semuanya, subur semua. Walau ia tanah padang pasir yang mustahil orang fikir ada pokok suatu hari, satu ketika dahulu. Dulu orang tengok padang pasir, mana hidup pokok? Mana mungkin hidup? Dulu kita fikir. Sehingga hari ini padang-padang pasir jauh lebih subur daripada tanah-tanah lain pula. Ni tengah-tengah padang pasir. Sebagaimana kita juga melihat mustahil laut ni boleh jadi tempat duduk manusia. Akan dibentuk laut tadi, kepulauan-kepulauan, membentuk penempatan manusia. Macam mana kita tengok dekat Imerik, dia panggil apa? Palm Island. Daripada atas kapal terbang kita tengok macam pokok palma. Daripada lautan ni buat daratan. Siap satu rumah dijual paling murah $20 juta USD. Kalau tuan-tuan ada duit beli satu. Ada sampai sekian-sekian. Masing-masing ada pantai peribadi. Sekian-sekian. Saya banyak kali lalu atas tu. Kita transit lalu tengok. Sehingga dah siap. Ramai beli ni. Semua yang terkenal atas dunia beli situ. Suatu yang tak pernah terfikir. Sebagaimana saya katakan dulu, Imerik contoh. Ni padang pasir. Tak ada apa. Hari ni lihat dia punya indah dia. Lawa dia. Bangunan tumbuh-tumbuhan dia. Dengan air merata air. Sumber-sumber air, kolam itu dan ini. Ini satu kondominium. Pada murah 3 juta dirham. Kalau tuan-tuan ada duit boleh beli juga. Kondominium ni dekat Burj Khalifah. Keliling dia air. Keliling air, kolam, pancuk, sekian. Siapa sangka bumi yang mati kering kontak. Allah tunjuk itu dalil. Sebagaimana dalam Quran cerita tentang tumbuh-tumbuhan yang dah mati, tanah-tanah yang dah kering kontang, turun hujan lalu subur kembali. Di tengah-tengah padang pasir, bayangkan tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba ada satu bentuk kepulauan, oasis namanya. Tanah subur. Tengah-tengah padang pasir ada air terjun. Kalau tengah padang pasir, macam mana boleh ada air terjun? Demikian, daripada tempat yang kering kontang Allah hidupkan tanam-tanaman, Allah jadikan ada sumber air. Supaya manusia fikir benda itu dipanggil qiyas. Allah dalam Quran, sebab kejadian manusia bangkit ini belum waktunya. Belum. Ya Allah berkuasa untuk hidupkan mana-mana orang dalam kubur biar bangkit beritahu. Tapi ini sunnatullah. Allah tak akan beritahu. Tetapi Allah tak, kerana dunia ini ialah tempat ujian. Tapi Allah beri satu kiasan untuk kita faham. Kiasan. Itu pertama kiasan bila Allah sebut yang menciptakan kamu, ini berkuasa mengembalikan kamu. Kan dulu kan kita tak ada. And then kita ada. Kemudian kita tak ada. Dan daripada tak ada Allah boleh adakan balik. Sebagaimana dulu kita tak ada. Kemudian Allah beri dalil yang kita banyak dah baca tentang habbah, tentang benih yang kering yang dah mati. Kemudian hidup kembali membentuk tumbuhan yang sama. Kalau benih jagung, biji jagung tu tinggal satu je, kita pun tanam. Akhirnya dia keluar pokok jagung yang sama. Biji lada, kering je biji lada, kita pun tanam, dia keluar pokok lada yang sama. Ni biji petik, kita tanam balik. Kecil ni, mati dah, kering dah. Memang kaedah dia kita kena keringkan dulu. Kemudian kita tanam balik, maka jadi pokok petik yang sama yang kita petik buahnya. Kalau ini petik madu lah. Dia sama. Padi, beras, benih yang sama, keluar padi yang sama. Tak ada pula padi ni lain, sama. Sebagaimana kita bila mati, maka Allah hidupkan kembali kita. Sama macam kita dulu. Untuk dihisap oleh Allah. Dan berlaku perubahan manusia bila mana mereka berada dalam syurga atau neraka. Barulah berubah. Dengan ketinggian Adam, kecantikan Yusuf AS, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak punya janggut ataupun misai. Memang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan umur dan usia Nabi Isa AS.
Waktu dibangkitkan, kita ialah kita. Untuk dihisap. Pada keadaan fizikal kita. Yang sama. Laqad wa'idna, kami dulu pun telah diceritakan. Hadza nahnu wa abauna, kami, tok nenek kami. Min qabl, sebelum ini. In hadza illa asatirul awalin. Cuma cerita dongeng, tak berlaku pun. Dah bergenerasi kami dengar cerita ni. Dari Nabi dulu. Pada atuk nenek kami dulu. Tak ada pun bangkit semula. Walau Allah dah beritahu, waktunya sampai. Waktunya sampai. Kerana belum waktunya lagi, memang kita akan nampak. Sebagaimana kita lihat, benda-benda moden hari ni, yang kita ada moden hari ni, yang dahulunya mereka tak nampak benda ni sebab belum sampai masa. Bila sampai masa, benda ni pun keluar. Macam anak kita lah. Tak nampak pun anak. Yelah, belum keluar, belum masanya. Awak kahwin dulu. Lepas kahwin, tengoklah berapa tahun rezeki awak. Mungkin lepas 10 tahun, lepas 15 tahun, maka dapat anak awak. Walau awak pun sebelum ni tak tengok pun anak awak. Tak tengok. Apakah tak tengok? Mana tak wujud. Kita jumpa budak kecil awak ni, nanti ada anak, misal kita beritahu. Mana ada tak ada pun anak saya. Kalau awak kecil lagi tu masa dia. And dia pun membesar, remaja. Dia pun kerja. Dia pun kahwin. Dia dapat anak. Tuan-tuan yang ada anak sekarang, pernah sangka ke ada anak kita ni? Tuan-tuan yang dah ada anak ni. Saya sendiri, pernah sangka ke kita ada anak macam ni? Waktu kita umur yang dah kira dewasa lah, umur 18 tahun. Pernahkah fikir kita akan ada anak yang pertama lelaki ke perempuan sekian, berapa orang dan namanya sekian. Apakah semua orang tahu bahawa nama anak dia siapa? Kita tak tahu. Akhirnya dia ada. Dan demikian juga kiamat. Memanglah tak berlaku lagi kerana belum waktunya. Allah kata akan berlaku waktunya. Sampai masanya bila seluruh makhluk ini mati, akan berlaku kiamat. Kalau mati baru separuh ada lagi, tak akan lagi berlaku kiamat. Semua akan mati. Sehingga tidak ada manusia hidup atas dunia, maka itulah kiamat. Lagi ada kita tak mengenai kiamat. Maka kata mereka, kami dengar lama datang kiamat. Tak berlaku pun. Ini macam cerita dongeng. Kul, kata Allah. Wahai Muhammad, katakan pada mereka yang kata janji tentang kiamat ni dongeng, tak berlaku. Katakan kepada mereka, siru fil ardh. Berjalanlah di muka bumi. Kita dah cerita kisah 4 Nabi sebelum ini. Berjalan tengok kisah-kisah. Kaum-kaum yang mendustakan Nabi dan hari kiamat. Sebab dasar yang dibawa oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam selepas iman pada Allah ialah keyakinan, akidah tentang hari kiamat. Hari kebangkitan semula. Maka berjalan atas muka bumi, fanzuru, tengok kesan-kesan kaifa kana akibatul mujrimin, kesan-kesan kemusnahan orang-orang yang berdosa, yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya dan tidak percaya kebangkitan semula. Lihat, kamu tahu kaum Thamud, kaum Ad, kamu tahu tentang sekian kaum-kaum yang telah menjadi laluan utama kamu ke Syam, ke Yaman. Bagaimana mereka musnah, mereka dibinasakan. Kemudian sesudah Allah beri jawapan yang mudah. Tengok sendiri. Ini kau macam kamu lah, tak nak percaya. Akhirnya dimusnahkan. Tak nak percaya. Kata Allah, wala tahzan alaihim, wahai Muhammad. Tidak perlu berduka cita atas penolakan mereka. Wala takum fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan kamu merasa sempit dengan segala tipu daya mereka. Segala helah mereka, segala penafian mereka, tak apa. Kerja kamu, wahai Muhammad SAW, dakwah. Dia beritahu ada ni, ada ni. Orang tak percaya, tak apa. Jangan berduka cita atas bebanan tadi. Dan jangan merasa sempit dada atas segala provokasi yang cuba dilakukan. Kerana mereka ini cuba untuk kata bahawa Nabi SAW bohong. Dan umat Islam berbohong. Dan orang ni kena tipu. Dan kita tengok siapa yang kena tipu. Orang yang percayakan pada kiamat. Dan mereka beriman pada Allah dan Rasul. Dan melaksanakan amal ketaatan dan kesolehan. Atau yang tidak percaya. Dan melakukan kerosakan dan kebinasaan serta kemusnahan. Untuk mereka menunggu hari kematian mereka. Itu waktu pertama mereka akan melihat benarnya apa yang disebut oleh para Nabi dan Rasul. Kata Allah, wa yaqulun, dan mereka terus berkata, mata hadzal wa'd, bila janji berlaku kiamat? In kuntum sadiqin, kalau betul, bila kiamat? Kata mereka, bila kiamat? Qul, katakan pada mereka, wahai Muhammad, asa an yakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Bila mereka maksudkan bila kiamat, maksudnya bila kita orang musnah, bila kita orang mati, bila kita orang kena azab. Sebab Rasulullah beritahu ni kiamat. Kalau kamu tak beriman, kiamat kelak kamu masuk neraka. Bila kiamat?
untuk kami diazab. Lalu Allah jawab, katakan wahai Muhammad pada mereka, yang kamu nak kebinasan itu hampir datang kepada kamu. Kalau nak binasa tak payah tunggu kiamat. Nanti Allah akan tentukan kekalahan kamu dalam peperangan. Maksud ayat ini kekalahan mereka dalam perang Badar dan segala peperangan. Akhirnya kematian itulah kiamat mereka yang pertama. Sebelum datang kiamat yang sebenar. Sebab mereka kata, kalau betul kiamat, bila kiamat? Dengan maksud bila kami dimusnahkan. Kalau kamu nak tahu bila kamu dimusnahkan, hampir waktu. Kekalahan demi kekalahan yang kamu akan alami. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu maha luas kurniaannya pada manusia. Allah sengaja beri tempoh kiamat tak berlaku lagi pada tempoh ini supaya kamu fikir, supaya kamu meneliti, supaya kamu beriman, supaya kamu beramal soleh, supaya kamu meneliti hujah para nabi ini. Kerana pertama nabi ini ataupun seluruh nabi tidak pernah berbohong. Kalau pernah berbohong kamu tahu benda, tidak pernah. Yang kedua, para nabi ini kamu tahu mereka diberikan wahyu oleh Allah. Secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah cuba cabar ataupun cuba nak buat ayat macam Quran, kamu tak mampu. Kamu tahu ini datang dari Allah. Dan Allah menerangkan hujah-hujahnya. Dah cerita tentang kejadian langit, bumi dan sebagainya. Lalu kata Allah, walakinna aktsarahum la yashkurun. Tapi nikmat penangguhan yang Allah bagi, tak ramai yang bersyukur. Kadang-kadang kita tengah hidup ni, dah kalau betul lah tak semayang kena azab, mana azab? Kalau betul buat riba ni berdosa, mana dosa? Dengan maksud bila kami musnah? Allah beri kamu panjang umur, bukan untuk minta musnah. Untuk jadi orang baik, orang beriman. Untuk bersyukur pada Allah, Allah beri lagi kamu usia dan umur. Patut kamu bersyukur. Tapi kebanyakan manusia, dia buta mata hati mereka. Tidak mahu berfikir mereka, tinggi ego mereka, lalu mereka tidak mengambil peluang daripada tempoh yang Allah berikan untuk mereka beriman. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, la ya'lamu ma tukinnu suduruhum, mengetahui apa yang disimpan dalam dada-dada kamu. Wa ma yu'linun, dan apa yang kamu jelas dan nyatakan. Ayat ini turun kerana orang musyrik Mekah bila mereka berhujah dengan Nabi SAW tentang kiamat, tentang kebangkitan semula. Mereka gagal untuk menimbulkan kekeliruan, melainkan orang terus beriman. Lalu mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW. Bukan melakukan pelbagai aniaya pada Islam dan umat Islam. Maka kata Allah, Allah tahu apa yang kamu simpan dalam dada kamu. Jangan ingat perancangan-perancangan jahat kamu tak akan keluar dan tak akan diketahui. Sejarah menunjukkan, apapun perancangan jahat orang kafir pada orang Islam akhirnya diketahui. Akhirnya diketahui. Cepat atau lambat akan diketahui. Sebab itu mereka cuba merancang dan banyak cara untuk memadamkan cahaya Allah, mereka tak berjaya. Rom mencuba, Parsi mencuba. Bahkan dalam siri peperangan pertama dan kedua mencuba, semuanya gagal. Bahkan umat Islam bertambah dan bertambah. Banyak negara, banyak buku yang cuba dikarang untuk menunjukkan betapa perlu dimusnahkan umat Islam. Dengan adanya media-media yang dikuasai totally oleh mereka. Dengan fitnah yang macam-macam terhadap Islam dan umat Islam. Perancangan jahat mereka diketahui. Bila ada seorang namanya Jarudi, yang merupakan salah seorang ahli Freemason, membongkarkan tipu daya orang kafir yang berakhir dengan dia memeluk Islam. Jarudi memeluk Islam dan mengasaskan satu NGO mengumpulkan kembali tamadun Islam di bumi Sepanyol. Kerana kata ini penting kerana Barat menafikan sumbangan Islam di Eropah. Dan tamadun Islam yang pernah wujud di Eropah, di negara Sepanyol. Maka Jarudi himpunkan semua. Ini antara jasa beliau. Untuk tunjukkan betapa hebatnya Islam. Dan kita lihat dunia cuba buat macam-macam pada dunia umat Islam. Mereka menamakan dunia umat Islam dunia ketiga, dunia keempat. Dunia mundur, dunia huru-hara, dunia perang. Dunia penuh dengan ekstremis. Dunia yang menindas wanita, yang wanitanya tak ada kebebasan. Terpenjara dalam rumah yang cuma boleh keluar 2 kali. 1 kali keluar untuk kahwin, 1 kali keluar untuk masuk kubur. Kemudian terperangkap, mereka gambarkan perempuan dia bedal dengan paip-paip, dengan batang-batang paip, dengan sekian terpaksa tutup muka itu. Menandakan seolah-olah dalam Islam ini semua tak bebas, kena pakai tudung, kena puasa, kena bersunat, kena itu, kena ini. Itu yang mereka canangkan. Bukan salah seorang daripada ahli parlimen Belanda yang akhirnya memeluk Islam.
Cerita saya dia ajar dia kecil. Bahawa Islam ni pembohong, penipu. Quran itu toksik, poison, racun. Itu saya dah ajar. Sepanjang zaman. Sehingga saya tekad nak baca. Itu pun tujuan baca sebab nak hentang Islam. Akhirnya dia memeluk Islam. Seseorang daripada ahli parlimen Belanda. Ini cerita mereka buat. Sebab itu kata Allah, wa inna rabbaka la ya'lam ma tukinnu suduruhum. Allah tahu apa perancangan yang kamu simpan dalam dada kamu. Wa ma yu'linu, dan apa yang telah kamu rancangkan, apa yang telah kamu war-warkan. Allah tahu. Semua perancangan ini gagal. Itu Allah menyebut dalam bentuk ayat penafsiran kita pada malam ini, wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardh. Semua urusan itu telah tercatat pada ilmu Allah SWT. Fi kitabim mubin. Semua urusan-urusan itu, semua takdir-takdir Allah Ta'ala itu telah tercatat di dalam ilmu Allah SWT. Yang manusia sembunyikan, yang manusia terang-terangkan, semuanya tercatat di sisi Allah SWT. Hukuman Allah Ta'ala semua tercatat. Hukuman Allah dan azab Allah pada orang kafir juga tercatat pada waktu dan tempoh. Maka secara dalil tentang benarnya hari kebangkitan. Melalui cara macam mana? Pertama, Allah sebut apa intipati penolakan orang kafir. Mereka kata kami dah jadi tanah, macam mana kami dibangkitkan. Sejak dulu kami dengar daripada nenek moyang kami, tak ada pun berlaku. Maka Allah menyuruh mereka, berkata pada Nabi SAW, suruh mereka jalan tengok kaum yang sudah dibinasakan. Bagaimana kesudahan mereka. Kemudian Allah beritahu, wahai Muhammad, berhadapan dengan mereka jangan duka cita, jangan bersedih. Jangan merasa tertekan dengan segala perancangan mereka buat. Dan ketika mana mereka berkata, bila kami dimusnahkan, katakan kepada mereka, cepat ataupun lambat laun akan datang penghinaan pada kamu, kekalahan kamu dan siri-siri peperangan. Bahkan kita tahu bila Allah sebut dalam Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Dunia ini akan berperang dan kesudahannya milik orang bertakwa. Milik orang bertakwa. Walaupun sehebat mana pun peperangan yang kita katakan diarahkan kepada umat Islam, kesudahannya kemenangan pada umat Islam. Bukan cukup kita mengetahui agama Islam sampai sekarang tidak pernah menurun jumlah penganut, tak pernah turun. Buat apa pun. Seperti yang disebut dalam hadis al-Islam yazid wa la yanqus. Orang Islam akan sentiasa bertambah, takkan kurang. Bila cerita tentang ini, serangan itu, serangan ini, umat Islam naik. Dan satu-satunya umat yang paling berjaya menjaga perkahwinan umat Islam. Umat Islam berjaya menjaga perkahwinan sehingga mereka tetap melihat untuk mendapat zuriat melalui perkahwinan. Ketika mana orang kafir tak cerita lagi bab kahwin-kahwin ni. Nak dapat zuriat pun cara lain bukan dengan cara perkahwinan. Satu umat yang telah memelihara institusi keluarga mereka. Sebab itu ketakutan mereka pertambahan mendadak umat Islam di India yang hari ini berjumlah hampir 200 juta. Dan mereka menjangkakan pada 2050 umat Islam bertambah mengatasi umat Hindu. Demikian juga di Rusia. Demikian di seluruh dunia, semua menjangkakan umat Islam akan bertambah mendadak. Even di Eropah. Kalau hari ini di Eropah, ambil contoh, di negara Britain ada 7 juta lebih kurang menjadi agama yang kedua. Demikian juga Perancis, demikian juga Itali, demikian juga kebanyakan negara Eropah. Yang umat Islam bertambah mendadak melalui institusi perkahwinan yang kukuh, yang kuat. Sebab itu ini menjadi ketakutan mereka. Bahkan di China sendiri, sehingga mereka agak kita katakan ahli parlimen Hindu mencadangkan supaya umat Islam hanya punya seorang anak. Untuk menyekat, mesti seorang anak. Tapi umat Islam tidak pernah takut untuk punya anak yang ramai. Kita tak pernah takut untuk punya anak ramai kerana kita yakin rezeki. Dan demikian janji Allah bahawa umat Islam yang akan ramai. Satu ramai. Artinya usaha mereka untuk menidakkan populasi umat Islam dan penguasaannya. Sehingga satu hari nanti demokrasi menjadi musuh utama Eropah dan Barat. Kerana mereka mula mengetahui dengan demokrasi mereka akan kalah. Bila umat Islam yang punya ramai anak, banyak zuriat, mereka menang dengan sistem orang kafir cipta ni, demokrasi. Ini menjadi ketakutan mereka. Sebagaimana berlaku dalam beberapa buah negara Islam. Dengan demokrasi umat Islam menang. Dan berjaya memerintah. Lalu mereka menafikan dengan penggulingan kuasa dan macam-macam. Sebagaimana berlaku di Algeria, yang berlaku di Mesir.
dan beberapa buah negara yang lain. Maka ini merupakan janji Allah Ta'ala kepada umat Islam. Bahawa orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, sebelum mereka jumpa hari kebangkitan, Allah janjikan kekalahan demi kekalahan. Supaya mereka melihat sendiri azab kematian itu sendiri sebagai mukaddimah kepada benarnya janji Allah akan kebangkitan semula. Wallahu bissawab.